الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali pengajian kita pada muka surat 26 pada doa yang ke-16. Muka surat 26 pada hadis ataupun doa yang ke-16 daripada kitab kita Hisnul Muslim. Okey? Jumpa? Mari kita tengok apakah doa ataupun zikir yang akan kita bincangkan pada malam ini. Doa istiftah. Doa istiftah atau kita sebut iftitah. Sebutannya boleh disebut iftitah ataupun istiftah. Doa pembuka. Jadi doa ini selalulah kita baca, sebab ia merupakan salah satu daripada sunat di dalam salat. Yang pertama, kita kena ingat, kena jelas, dia bukan rukun, dia sunat. Maksudnya, meninggalkannya sama ada secara sengaja ataupun lupa, tidak merosak dan membatalkan salat. Tetapi ia merupakan salah satu daripada perkara sunat yang sangat dipelihara oleh Rasulullah, sangat dijaga, kan? Jadi sebagai ahli sunnah, kita sepatutnya menitik beratkanlah. Janganlah oleh kerana beralasan ia perkara sunat, tidak membatalkan salat, bukan sebahagian daripada rukun 13, kita pun buat tak berapa saja. Kerana tabiat manusia ni, kalau benda yang tak wajib atau benda yang tak membatalkan ibadat, dalam bahasa mudahnya, kalau benda sunat ni dia tidaklah berapa risau sangat, kan? Tak betul lah macam tu, kan? Tak betul, kena buat juga. Jadi doa yang pertama, untuk makluman tuan-tuan, dalam buku kita ni, dalam kitab kita ni, dia senaraikan ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 versi, 6 bentuk doa. Sama ada kata An-Nawawi boleh baca salah satu, boleh pilih daripada 6 ni, boleh pilih mana-mana satu boleh, tak ada masalah. Nak baca nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Yang ada dalam kitab kita. Tapi dalam riwayat lain lebih lagi, banyak lagi. Tapi dia bawa 6.
Lebih menarik, boleh pilih mana-mana satu nak baca, boleh tak baca langsung, boleh juga campur semua. Boleh campur. Boleh ambil nombor 1, pegu dengan nombor 2. Boleh pegu nombor 3 dengan nombor 6. Boleh belakang. No problem. Ma fi muskilah. La ba's. Tak apa. Boleh. Dia kata, saya duk tengok nombor 1 ni berkenan dengan nombor 3. Saya ingat nak baca dua-dua sekali. Ahlan wa sahlan. Bacalah. Tak ada masalah. Bahkan yang tuan-tuan duk baca tu, yang saya pun duk baca tu, yang biasa, yang masyhur tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, itu juga adalah hasil daripada kombinasi, gabungan dua doa. Dia ada dua apa ni? Dua doa dalam tu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. 1. Wajjahtu. 2. Tapi kita campur dengan arti kata kita pun tidak pernah tahu ia adalah campuran. Kita pun tak tahu campuran. Kita celek-celek, luruh pusat, Allahu Akbar kabiratulah. Sampailah ke liang kubur. Kan? Okey. Jadi mari kita tengok doa yang pertama. Tapi sebelum kita tengok doa pertama ni, kita sebut sikitlah kat tuan-tuan beberapa isu berkaitan. Kita bukan nak bahas hukum istiftah ni. Kita bukan nak bahas apa dia ni, cerita doa iftitah ni. Tapi kita nak hurai maksud doa. Nak terang tentang istilah, khasiat ataupun huraian doa. Kita nak fokus doa tu. Tapi kita sebut sikitlah beberapa adab ataupun beberapa perkara berkaitan dengan doa istiftah. Okey. Kita petik apa yang disebut, kita quote, ambil, nukil daripada tulisan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676. Tuan-tuan, An-Nawawi bukan nama dia. Nawawi nisbah kepada tempat dia lahir, Nawa, di Dimashq, di Damsyik, Damascus. Jadi orang gelak dia Nawawi, sempena dengan nama kampung dia. An-Nawawi, dia seperti mana yang kita maklum, meninggal muda. Lebih kurang dalam lingkungan 40 ke 45. Maksudnya dia hidup tu 40 tahun. Dia mati muda. Di antara ulama yang tak panjang umur. Saya bukan nak cerita umur panjang pendek tu. Saya nak cerita. Dia wafat 676. Sekarang 1440. Hari Isnin ni, hari Isnin bukan ni, Isnin satu lagi, 1441. Tuan-tuan, An-Nawawi, ni pengajaran untuk kita ni. An-Nawawi, dia hidup di atas dunia hanya 45 tahun. Panjang ke pendek? Pendek lah, 45 dah mati. 40 ni baru permulaan hidup.
40 kan? 40 ni baru starting, baru nak hidup, baru nak matang orang putih kata. Baru nak mature. Baru nak ketahuan dunia. Sebelum daripada tu masih kanak-kanak rebina. Okey. Dia nak akal jenuh pun 40 lah. Okey. Dia hidup di dunia 45 tahun. Dia meninggal 676, sekarang 1441. Soalannya, tuan-tuan balik kira, jangan kira lah. Lagi tak habis ceramah kita duk kira umur dia. Berapa lama dia duduk di alam barzakh? Tuan-tuan saya dah bagi dah tu. 1440, tak payah pakai 1441. 1440 sekarang tuan-tuan kena tolak dengan tu lah 676 waktu dia wafat tu. Saya nak habaq apa? Manusia dia rasa hidup di dunia inilah segala-galanya bagi dia. Dunia ni adalah perjuangan dia. Dia sanggup buat apa saja untuk dunia. Kita pun tak larang. Silakan. Buat kerja. Pulun. Meniaga sungguh-sungguh. Cari duit bagi banyak. Bagi dekat Tok Guru. Doa ni, doa lepas sembahyang, saya tak pernah tu. Ya Allah, kaya kalau orang yang main mengaji. Murahkan rezeki orang main mengaji. Dia kata bagus ustaz. Doa dekat anak-anak murid bagi mereka kaya, murah rezeki. Kerana saya pun ada bahagian lah. Kelonterengan. Kan? Tak boleh duit, boleh buah. Kan? Okey. Tak ada masalah. Tuan-tuan kerja elok-elok. Tapi saya nak habaq, bila kita baca sirah, biografi hidup An-Nawawi, kita rasa, ya Allah, 45 tahun dia hidup atas dunia. Tetapi dia berada di alam barzakh. Alam barzakh, bukan alam akhirat. Alam di antara dunia pun tidak, akhirat pun tidak. Pasal itu dia panggil alam pemisah. Di antara dunia dan akhirat. Sebelum kita pergi akhirat, kita akan transit di suatu alam yang namanya barzakh. Tengok surah Al-Mu'min ayat 100. Sebut alam barzakh. Yang mana kita duduk di situ, tuan-tuan kena sedar. Duduk di situ kadang-kadang lebih lama daripada dunia. Lebih lama daripada dunia. Dunia ni kesimpulannya, poin saya, mesej saya, dunia ini sangat singkat. Beramalah sebelum kita kembali bertemu dengan Allah. Sangat singkat. Kita saja. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihatnya jauh, ba'id. Kami, Allah, melihatnya dekat. Tuan-tuan baca tak? Hari ni hari apa? Sabtu, kemarin, Jumaat. Suratul Kahf. Mereka tidur 300 tahun. Bisa tidur 300 tahun? Nak hidup 300 tahun pun tak tentu. Ni nak habaq kata dunia ni sat saja. Dunia ni pendek. Pendek dunia ni sat. Tuan-tuan tengok nah. Mereka tidur saja 300 tahun. Tak termasuk dengan umur mereka. Dan tak termasuk lepas tu mereka hidup ni. Pemangkit tidur, mereka hidup ni. Tuan-tuan. Bila kita pun bila mangkit tidur, apa first soalan? Lama mana aku tidur? Lama mana apa? Lepas lohok ni nak bertemu Ma'rib ni, mangkitkah asyak tinggal? Tidur lama kita tak rasa tau. Saya nak cerita apa? 300 tahun. Ni Ashabul Kahf tidur. Bila mereka mangkit, mereka lawan duk tanya. Lama mana kita tidur? Tuan-tuan, ada dua jawapan. Satu, ni 300 tahun tu mereka rasa. Yang kata cepat, yang kata tak sedap tu. Barangkali setengah hari. Setengah hari. Mereka rasa, mereka tidur setengah hari. Maknanya kita ni macam rasa tidur pagi tadi. Jaga tengah hari. Setengah hari lah.
Yang seorang lagi dia lama sikit. Aku rasa, mungkin sehari ada kot sehari. Apa sehari? 300 tahun. Sehingga bila mereka pergi ke pasar, kan cerita Ashabul Kahfi, baru mereka, hei, fosil. Mereka ni kategori fosil lah. Makna purba. Purba punya zaman, 300 tahun mu. Lepas tu, tuan-tuan, 300 tahun Quran kata, labistu ba'da yawm aw yawm. Setengah hari atau sehari. Sangat singkat. Okey, itu cerita An-Nawawi. Beliau menyebut di dalam kitabnya Al-Adhkar Al-Muntakhibah min Kalam Sayyidil Abrar. Kitab yang terkenal. Bagus. Tuan-tuan beli, ada terjemahan. Beli terjemahan bahasa Melayu. Al-Adhkar, himpunan ensiklopedia. Ensiklopedia ni banyak lah. Maknanya dalam tu memang sangat banyak. Zikir-zikir dengan doa daripada Al-Quran dan hadis. Kita selalu duk dengar Riyadhus Salihin An-Nawawi, hadis 40 An-Nawawi. Apa banyaklah kitab dia, tapi yang paling antara yang menarik bagus Al-Adhkar. Al-Adhkar ni zikir-zikir lah yang ditulis. Okey. Kata dia dalam kitab Al-Adhkar, disunnahkan menggabung beberapa doa istiftah. Dia kata sunnah kita baca 3-4 doa ni dalam salat yang sendirian atau imam jika diizinkan makmum. Kata An-Nawawi, kalau kita mayang sendiri kita nak baca banyak bagus. Kalau kita jadi tu imam, kita nak kena tengok kondisi makmum. Saat ni makmum duduk berdiri lama, apa tu imam ni tak baca Fatihah lagi. Kan? Yang kawan ni mungkin lapak, yang kawan ni mungkin ada urusan apa semua. Setengah jam tak baca Fatihah ni. Kan? Haru pula tak imam ni. Lain-lain kali dia kata, "Oi, boleh baca kot?" Kan? Tak imam kata, "Sak lah, duk baca doa petitah ni." Kan? Dia kata, An-Nawawi kata kita sambung. Kita sambung. Kemudian dia sebut apa? Kita sebut ada beberapa adab yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey? Jika bertanya tentang doa istiftah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika meninggalkan doa istiftah, tidak perlu sujud sahwi. Ini disebut oleh An-Nawawi. Kemudian doa istiftah dibaca sir, tidak jahar. Tidak dibaca kuat, dibaca perlahan. Jika dibaca kuat, makruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Sama derah dengan Fatihah. Makruh. Makruh. Kan? Okey. Kemudian, tidak dituntut membaca doa istiftah di dalam salat janazah, kata An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi, tidak disunatkan. Dalam semayang lain, imam, makmum, jamaah, fardiyah, sunat, apa dia ni wajib, semua baca. Semua sunat baca. Tapi janazah, An-Nawawi kata, tak. Sebab salat janazah sifatnya ringkas dan mudah. Allahu Akbar, terus Fatihah. Okey. Nampak? Kemudian, kita nak sebut juga sikit berkaitan dengan doa istiftah ni. Apabila tuan-tuan pergi ke masjid, kita nak cerita sikit lah supaya untuk ulang kaji. Tengok keadaan imam. Jika keadaan imam berkeadaan mengizinkan kita untuk baca, kita bacalah. Tapi kalau dia mari, khususnya mazhab Syafi'i, kalau kita mai tu duk
agak kata memang tak lepas nak baca iftitah, tuan-tuan terus kepada Fatihah. Jangan buat kesilapan yang kita katakan kerap juga orang buat. Dia pulun istiftah lepas, tetapi dia semput pada Fatihah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Dia lepas baca. Wah, benda tu sunat ya. Yang rukun tu, yang Fatihah tu, dia tak dan. Dalam arti kata kita kena tahu keutamaan. Apabila kita mari tu imam dah baca surah ke, atau tu imam dah nak rokok, kita dalam keadaan itu gugurlah istiftah. Istiftah hanya dibaca jika kita rasa sempat. Dan tuan-tuan pun dah mengaji ni, kena budget time lah. Kalau dah tahu nak rokok, kalau dah tahu tak dan, ambillah yang pendek. Jangan duk gagah baca yang panjang. Dia kata yang pendek yang mana? Yang pendek yang mana? Kan? Sebab tu kita kena tahu ada beberapa riwayat. Kan? Okey. Dan tempat doa istiftah ni mari kita tengok. Dalam buku ni dia tak habaq daripada awal terus dia baca doa. Memanglah pasal dia pun himpun doa. Tapi sebenarnya dia ada kes juga ni sebelum doa ni. Lah ni tuan-tuan tengok dalam muka surat ni 26 ni saya baca sikit dia punya cerita episod pertama. Ini episod kedua dah. Episod kedua dah ni doa ni. Maknanya dia dah pergi tengah cerita dah. Dia ada cerita awal dia. Dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maknanya hadis yang kita baca ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nampak? Dalam sahih Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis salati sakata hunaihata qabla an yaqra. Ini dia punya cerita istiftah. Abu Hurairah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kabbara, apabila dia mengangkat takbir apa ni? Takbiratul ihram. Pasal apa takbiratul ihram? Pasal yang pertama dalam permulaan salat. Dan takbiratul ihram rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Jadi pasal itu Nabi kata miftahus salah at-tuhur. Kunci sembahyang berwudu. Tahrimuha, haramnya salat itu atau mulanya salat itu dengan takbir. Tahliluha, halalnya sembahyang itu dengan salam. Maksudnya bila tuan-tuan sebut Allahu Akbar, tuan-tuan berada dalam haramnya salat. Maknanya tak boleh bercakap, tak boleh gelak, tak boleh makan, tak boleh buat benda-benda yang dilarang lah. Wa tahliluha, sampai bila kita nak boleh keluar semula ni? Sampai sembahyang. Sampai salam. Dapat? Okey. Ni kita nak pergi supaya tuan-tuan dapat gambaran elok. Kata Abu Hurairah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, sakata hunaihata, dia diam, sukut. Dia diam seketika. Allahu Akbar, dia diam. Diam ni tak tahu dia baca apa. Menunjukkan apa? Sebab itu kita kata tadi, istiftah dibaca secara sir. Kerana Nabi membaca secara sir. Sebab apa kita kata sir? Abu Hurairah kata dia diam, tapi tak tahu diam tu buat apa. Sebenarnya dia bukan diam, dia sedang membaca dengan senyap. Okey. Dia baca dengan senyap.
Kita ni bila orang diam, kita jangan kata dia tak baca apa, atau dia tak baca, atau tak ada buat apa. Diam ni bermaksud mungkin dia baca secara tak kuat kan, tapi ada dia baca kan. Okey. Lepas tu kata dia, faqultu ya Rasulullah, habis sembahyang ni dia panggil semangat nak ambil tahu ni. Semangat nak ambil tahu ni, diam ni pasal apa diam? Kau memang sunnah diam sat. Okey. Tuan-tuan, selepas waladdallin amin, kebiasaannya imam berhenti sat. Betul tak? Tak ada riwayat. Mana tak ada tuntutan berhenti, dia boleh terus berderah. Kalau dia nak berhenti pun tak ada masalah. Setengah waladdallin amin, dia berhenti zat. Untuk nak bagi ruang supaya makmum baca Fatihah. Tapi kalau dia terus pun tak ada masalah. Kerana tak ada riwayat Nabi berhenti sekejap. Tapi tak apalah, saya nak ceritanya berhenti-berhenti ni ada riwayat. Kan? Ada riwayat. Jadi Abu Hurairah ni bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sat, dia pergi tanya. Dia kata, bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah ma taqul. Tadi ni berhenti, Rasulullah berhenti antara takbiratul ihram dengan Fatihah. Baca apa? Ma taqul. Apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Barulah keluar hak ni. Barulah keluar Allahumma ba'id baini ni. Tak kalah tak duk Nabi Allahumma ba'id. Tak ada rentetan. Doa ini adalah hasil daripada jawapan kepada soalan Abu Hurairah. Tapi dalam ni dia tak bawa lah, sebab dia nak fokus nak bagi tahu terus doa. Nampak? Okey. Jadi kita tahu doa ini adalah soalan Abu Hurairah. Soalan Abu Hurairah, dan Nabi pun kata Allahumma ba'id. Dengar bergelok hujan-hujan ni. Sekali dia kata apa? Kita kata Abu Hurairah tanya, dia kata doa ni Abu Hurairah yang baca. Kan? Dia lagu tu lah kan. Doa ni Nabi yang baca, Abu Hurairah tanya. Inilah sebab itu soalan sahabat memberikan banyak manfaat pada kita. Kalaulah sahabat jenis perangai lagu kita balok segan nak bertanya kan, atau jenis malu-malu kucing jantan kan, tak mau bertanya, sengak pun tak kata apa, buat tak mau nak berat mulut. Benda hala manfaat ni tak mau nak tanya, benda hala yang lara tu dia sibuk. Tak ada lah keluar mai. Tapi sahabat ni dia panggil inquiry, nak tahu tu dapat kat kita doa ni kan. Doa yang tuan-tuan baca ini, pasal apa dia letak nombor 1? Pasal apa dia letak doa ni nombor 1? Kena tahu juga. Doa ini diletakkan sebagai nombor 1 dalam susunan doa-doa istiftah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan semua, kerana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata apa? Inilah sesahih doa. As-sahhad doa. Doa yang paling sahih tentang istiftah, doa ni lah. Sebab doa ni riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni apa kebendanya pula? Tuan-tuan tahu dah? Nak cerita ke tak payah? Okey, tapi sikit lah kan. Tuan-tuan nak balik pun tak boleh hujan. Saya dengar nak berhenti awal. Kesian tuan-tuan nak balik hujan. Okey, cerita sikit. Ni ilmu hadis lah. Benda ni basicnya.
Kadang-kadang kita dengar, ini untuk orang yang nak tulis atau orang yang nak ambil maklumat. Dia tak ada kaitan dengan iftitah tu, tapi saja pergi cerita bilang. Kadang-kadang kita dengar hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kadang-kadang kita dengar hadis muttafaqun alaih. Kita pun tanya ni, muttafaqun alaih ni siapa dia pula? Tuan-tuan jangan buat malu ngaji dengan saya. Muttafaqun alaih ni bukan nama orang. Maksud ni tuan-tuan bisa hadis ni kawan yang riwayat tu nama dia Muttafaqun bin alaih. Dia pakai tahan mengaji dengan siapa ni? Ustaz Mat. Eloklah. Muttafaqun bin alaih. Pasal dia duk faham kata kawan rawahu tu perawi tu. Dak. Muttafaqun alaih merujuk kepada Bukhari, Muslim. Hal lagu tu awak yang pibuh muttafaqun alaih tak buh Bukhari, Muslim. Mesti ada sebab. Kok dia jemu kok duk Bukhari Muslim, ubah sikit buh muttafaqun alaih. Ini bukan soal jemu. Dia nak tukar bagi nampak menarik sikit. Tak, ada sebab. Okey. Dalam kategori ranking hadis yang paling A sekali apabila di bawah tu dia tulis muttafaq alaih. Kalau dia tulis Bukhari Muslim pun jatuh bawah lagi. Walaupun benda yang sama. Bukhari Muslim muttafaqun alaih benda yang sama, tapi muttafaqun alaih tu lebih A. Pasal apa beza? Okey. Kalau tuan-tuan jumpa muttafaqun alaih, nombor satu tuan-tuan kena ingat maksud muttafaqun alaih tu disepakati oleh Bukhari Muslim. Bukhari Muslim juga. Tetapi dia guna muttafaqun alaih apabila Bukhari dan Muslim mengambil daripada sahabat yang sama. Dalam kes ni sahabat mana? Abu Hurairah. Itu dia guna muttafaqun alaih. Maksudnya Bukhari pun riwayat hadis ni Abu Hurairah, Muslim pun guna sahabat yang sama. Bila sahabat yang sama dia pakai muttafaqun alaih. Tapi kalau Bukhari riwayat daripada Abu Hurairah, Muslim riwayat daripada sahabat lain, hadis yang sama tapi daripada orang yang berbeza, dia akan guna riwayat Bukhari, Muslim. Artinya hadis sama tapi sahabat lain. Saja cerita hujan-hujan. Bukannya ada apa pun. Kan? Dia kata, saya tak boleh ingat Bukhari, saya yang tahu kalau Bukhari Muslim ni sahih. Okey dah tu. Besar tu dah. Kalau tuan-tuan boleh tahu Bukhari Muslim tu sahih, saya tak kira. Kalau Bukhari Muslim, kira saya pakailah muttafaqun alaih ke, sahabat sama ke apa ke, yang tu biar ustaz tahu sudahlah. Okey, itu kira dia mengajilah. Jangan sampai dia kata saya Bukhari Muslim saya tak tahu, yang saya tahu nasi Bukhari. Kalau nasi Bukhari, beli rempah Bukhari, Pak Izzah. Yang tu clear. Kalau takat tu, tuan-tuan, sedihlah kita. Letihlah orang mengajar ni kan. Habis terbit nak tekak, dia beli nasi Bukhari je. Aku nasi Bukhari, Bukhari Muslim aku tak tahu, janji hadis. Ni kacau. Okey, so hadis ni, Al-Hafidh Ibn Hajar kata sangat sahih, as-sah dalam Fathul Bari. Dia kata sangat sahih. Pasal apa? Pasal hadis muttafaqun alaih. Kan? Okey. Yang lain-lain tu pun sahih tapi tak setaraf ni. So pasal tu dia buh nombor satu ni, kan? So berdasarkan hadis ni, hadis Bukhari Muslim ni, hadis Abu Hurairah ni, tuan-tuan telah mendapat tertib atau urutan dalam sembahyang. Penting tau urutan ni. Kalau tuan-tuan skip, tak ada no ghostan. Dia tak ada ghostan. Dia ada go ahead saja. Bila baca iftitah berdasarkan hadis tadi. Nombor satu Abu Hurairah kata kana Rasulullah. Nombor satu Rasulullah kan Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan iftitah dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar. Saya baca siap-siap ustaz takut tak dan. Tak boleh. Masuklah mayang lu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Doa istiftah tak ada bismillah. Amboi. Pok ni.
Bismillah pun tak boleh. Dengar bergelok. Pasal tu kita kata buka telinga bagi darah. Kita bukan kata bismillah tak boleh. Tertib dia, bacaan istiftah ni Nabi baca tanpa bismillah terus. Awak tak boleh ke kita nak bismillah? Kan? Tak boleh. Memang tak boleh. Bahkan tuan-tuan, siapa-siapa yang Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, tak baca iftitah lagi ni. Astagfirullah, Allahu Akbar kabira wal, tak boleh. Gugur. Iftitah dah tak ada untuk dia. Sebab dia dah langkau. Skip. So dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh. Kita go style lah, reverse. Tak ada reverse. Gugur. Siapa yang dah ta'awuz, dah basmalah, terus Fatihah, terus surah. Dia dah tak apa. Kalau tak dan rakaat pertama, kita ada 3 lagi rakaat. Apa masalah? Yang ni dia panggil ikut kepala. Tak mau sebut otak kasar. Ikut kepala saja. Tak boleh. Sebab Nabi hanya membacanya pada rakaat yang pertama. Dan tak ada, dia kata saya tadi masbuk ustaz, kalau tak ada iftitah terus Fatihah. Rakaat kedua ni lapang sikit, tak boleh ikut dan. Semayang ni bukan ikut dan. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. So based on hadis, berdasarkan hadis ni, kita takbir, lepas tu kita istiftah, lepas tu kita ta'awuz, lepas tu kita basmalah, lepas tu kita Fatihah, lepas tu kita surah, lepas tu kita rukuk. Dia punya tertib dia macam tu. Iftitah pun tak, ta'awuz pun tak. Bismillah dengan Fatihah, surah pun tak, rukuk terus. Yang ni kira memang betul-betul rukun lah. Boleh. Dia kata okey lah, janji sah. Yang penting saya nak sah. Nampak? Kalau nak sah saja, bismillah dengan Fatihah lah. Pasal yang tu rukun lah. Bismillah Fatihah ni termasuk dalam rukun kan. Al-Fatihah termasuk dalamnya bismillah. Okey. Macam ada orang tanya. Dia kata kita ni bila nak baca surah ni nak kena bismillah tak? Fatihah memanglah kita baca bismillah pasal dia salah satu daripada ayat-ayat Fatihah. Walaupun sebahagian mazhab, ada mazhab kata bismillah bukan ayat. Tak apa, kita bukan tak payah bincang lah benda ni, benda dah lama. Kita pun nak sambut Hari Kebangsaan 2-3 hari ni duk bincang lagi tak habis kan. Okey. Tapi saya nak ceritanya, bismillah dalam mazhab Syafi'i dia sebut apa? Kalau kita tengok dalam tertib Quran, dia hanya ada pada awal surah. Jadi kalau tuan-tuan nak baca bismillah, tuan-tuan hanya baca jika baca dari awal surah. Jika baca tengah surah, tebuk kot tengah, bahasa orang baca Quran ni tebuk kot tengah, tebuk kot tepi hujung ke apa, tak mula daripada awal, tak dituntut atau tak disunatkan membaca bismillah. Itu sikitlah pun tak ada kaitan dengan istiftah. So boleh kita nak start baca. Ni tuan-tuan duk baca dah ni setengah duk hafal dah, tak start pun baru duk baca saja, kita baca syarah sikitlah kan. Okey. Jadi Nabi ajak dekat Abu, dan ini juga menunjukkan sebab apa Abu Hurairah ni banyak hadis. Pasal apa? Sikap dia rajin bertanya. Rajin tanya kan. Ada nampak pelik sikit, ada dia nak tahu, dia terus pergi tanya. Itu menunjukkan lepas Nabi wafat dia tanya sahabat. Last sekali dia sahabat paling banyak. Ni mudah nak ingat. Kita ni senang aja nak ingat. Paling banyak, paling sikit. Paling banyak Abu Hurairah. Jangan tuan-tuan duk buat pandai ke diri. Orang tanya, dah kita duk mengaji, siapa hok banyak sekali riwayat hadis? Abu Bakar. Biarkan apa? Biar confident, biar salah asal confident. Biar bodoh asal yakin. Abu Bakar, apa boleh tanya? Pasal apa? Boleh duduk pergi tanya pasal apa Abu Bakar banyak. Abu Bakar masuk Islam awal, ikut Nabi pergi kata, langgar pun Abu Bakar. Abu Bakar lah yang paling dekat dengan Nabi, dia lah yang paling banyak. Yang kawan tu pun jenis taklid buta. Sungguh juga.
Apa? Fakta itu dimulakan oleh orang jahil, diteruskan oleh orang yang ikut secara membabi buta. Jawapannya Abu Hurairah. Kan? Lepas tu kawan tu pun kata, tapi aku dengar orang kata Abu Hurairah. Hang duk dengar orang kata Abu Hurairah masuk Islam sayup, nak boleh banyak macam mana? Ini dia panggil apa? Nak menang tak mau kalah. Kan? Kita pun yang tak tahu apa dengar macam betul juga. Ini yang duk jadi dalam masyarakat ni, lawan kona atas kona. Lalah kali tersungkur di bulatan jubli emas. Okey, mari kita baca doa tuan-tuan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu rangkap yang pertama. Kita berhenti dekat tu. Tuan-tuan kalau nak hafal pun, tuan-tuan boleh hafal mengikut potongan. Tapi nak potong pun, potong bagi kenalah. Jangan duk potong mati kaya. Mengaji dah berpuluh tahun duk mati kaya situ. Tak ada mati kaya, semua mati miskin. Pasal apa mati miskin? Mana ada bawa apa? Ada orang mati bawa kereta. Duk mati kaya, mati kaya. Birahmatika ya arhamar rahim. Itu baru hati baca. Ni birahmatika ya. Cucu dia kata, Tok Wan, birahmatika ya arhamar rahimin. Aku baca qiraat lain. Tok Wan, takkan nak kalah dengan cucu baru masuk pasti. Kan? Tak apalah Tok Wan qiraat lain kan. Dia pun malas nak layan Tok Wan dia, kan? Tapi Tok Wan dia kalah selalu dengan tok dia. Wa baina khataayaya. Tuan-tuan tengok, doa Nabi ni dia penuh dengan seni bahasa. Perumpamaan, dia lebih kepada perumpamaan. Allahumma, wahai Tuhan, ba'id baini wa baina khataayaya. Ba'id, jauhkan daripada diriku, di antara diriku dan dosaku, khataayaya, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Seperti mana engkau jauhkan timur dan barat, demikianlah kau jauhkan daripada dosa-dosa. Artinya apa? Ada berapa maksud? Saya terang, tapi saya nak sebut sikit dulu. Pasal apa Nabi sebut timur dengan barat? Tak sebut utara selatan. Dia kata, hok ni pun kita nak kena tahu ya. Kena tahulah pasal dia ada maksud. Tuan-tuan, mudah aja. Jangan fokus kepada word timur barat. Tak payah. Saat ni duk pergi ambil atlas. Nak tengok jauh mana timur dengan barat. Pasal nak faham doa iftitah. Tak payah ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan rajin tak dengar? Ni sajalah nak cerita. Tak nak bagi tuan-tuan faham apa poin Nabi. Kadang-kadang kita baca, kita tak faham. Kita duk faham maksud Nabi silap lah. Contoh. Nabi selalu sebut angka 70. Siapa yang berpuasa, dijauhkan oleh Allah dia dan api neraka 70,000 tahun. 70,000 perjalanan. 70. Tuan-tuan, ulama sebut dia bukan nak fokus 70,000. Dia nak fokus apa? Jauh. Jadi tuan-tuan tak payah duk pening 70. Yang pentingnya dia nak habaq siapa yang puasa dijauhkan. Dia 70 tu angka Arab, nak habaq ke tak? Jauh. Maksudnya siapa yang puasa, Allah jauhkan dia. Memang jauh. Jauh lagu mana? Jauh, sungguh-sungguh jauh. Nak bagi faham jauh tu 70,000. Kan? Tak payah kita duk ukur 70,000 ni daripada mana pergi mana. Tak payah duk ukur. Maksudnya jauh. Duk ukur puasa tak pun. Ni nak tak lama sehari dua lagi nak puasa Ashura. Kan? Okey. Seperti mana engkau menjauhkan timur dan barat. Kita pun nak sebut jauh, kita akan simbolkan. Kita akan wakilkan. Kita akan sebut analoginya timur dan barat. Sesungguhnya kita ni sangatlah jauh seperti timur dan barat. Kita bagi azan dulu Ustaz. Sekali kita perhabis doa ni insya-Allah. Lepas tu tuan-tuan boleh amal. Kita perhabis doa ni cukup.
untuk malam ni. Terima kasih. Kita azan Ustaz. Okey, bismillah. Terpabir sikit tuan-tuan. Ya Allah, engkau jauhkanlah daripadaku dan daripada khatayaya. Khatayaya. Tuan-tuan garis tentang khatayaya. Boleh garis buku sendiri nah. Buku sendiri garis. Kalau buku masjid yang duk garis pula. Khatayaya. Okey. Dalam bahasa Arab, dosa ni dia banyak istilah. Zambun, dosa. Ithmun, dosa. Okey? Khati'ah pun dengan maksud dosa. Khataya ni daripada perkataan khati'ah itulah. Tapi zambun, ithmun dengan khati'ah atau khataya ni dia ada beza tau. Bila kita guna zambun dengan ithmun, dia memang dosa hak yang kita nak buat. Zambun dengan ithmun ni dosa kata ulama memang kita niat nak buat, sengaja nak buat. Makna dia khususlah. Tapi kalau guna perkataan khati'ah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na, daripada perkataan tu. Apa makna akhta'na? Akhta'na, khati'ah, khataya, ya, word yang sama tau, tapi cuma dia perbezaan dari sudut, adalah dia panggil sarah dia tu sikit. Nak habaq apa tau? Khati'ah dia merangkumi dua makna. Satu, dosa sengaja, satu lagi dosa yang tak disengajakan. Pasal itu kita kata Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Janganlah engkau hukum kami di atas apa yang kami lupa dan di atas apa yang kami salah. Salah dengan dua erti. Salah memang kami salah, satu lagi salah yang arti kami tak sengaja. Jadi dalam ni Nabi guna doa apa? Nabi guna apa? Khataya. Artinya apa? Hak yang sengaja pun tak mau, hak yang kami tersilap pun tolonglah cuci buang. Dia maksudnya general, rangkum semua. Kalau sebut zambun, dosa hak yang sengaja. Khataya, dosa tak sengaja. Banyak benda yang kita tak sengaja. Kan? Mangkit lewat, tersilap, tersalah dan sebagainya. Kan? Okey. Itu dari sudut pemilihan kata tu. Okey. Allahumma naqqini min khatayaya. Ya Allah, naqqini, cucikan, bersihkan daripada diri kami dosa-dosa kami, dosa-dosaku, kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Okey, tengok. Nabi kata, ya Allah, bersihkan. Tuan-tuan, bila kita baca dengan faham, bukan takat faham makna terjemahan, kita faham maksud dia tu, dia akan main feel. Ya Allah, kau basuh, cuci, bersihkan dosa-dosa. Basuh dosa-dosa ni, basuh lagu mana? Dia panggil abstrak, tak nampak. Tuan-tuan, basuh dosa lagu mana? Apa makna basuh dosa? Apa dia basuh dosa? Kita kata dosa dicuci, dosa bersih. Dosa bersih apa? Tengok, Nabi nak bagi kita faham, dia bawa satu maknawi. Tuan-tuan kena ingat, maknawi ni apa? Maknawi ni bersih yang kita tak tahu bersih lagu mana. Dia mai lagi satu, bersih yang kita boleh tahu, dia panggil hissi. Hissi, hissi ni apa? Hissi ni boleh kelih dengan panca indera. Macam mana Allah basuh dosa? Tak tahu. Bukan kata basuh dosa, dosa pun kita tak tahu. Dosa hang besar. Besar mana? Besarlah. Tahulah besar mana, besar tu besar. Besar mana? Kita tak boleh nak terang. Tak boleh terang besar mana. Macam mana basuh dosa? Dosa pun tak nampak, dosa pun tak tahu. Dosa ni adakah seperti kotoran degil yang perlu menggunakan daya? Atau apa dia tu dulu iklan kotoran degil basuh pinggan Axion ke apa? Kan?
Adakah seperti itu dosa? Dosa tak tahu. Nabi nak bagi kita faham, nak bagi sampai maksud, dia guna perumpamaan hissi yang boleh hampa nampak, yang duk berlaku depan hampa. Lagu mana baju putih? Tengok, pemilihan warna juga sangat hebat. Pasal apa? Benda kalau kita nak tahu cuci tak cuci, kita kena ambil warna putih. Pasal itu iklan sabun tak pernah baju color lain. Siapa dia yang buat iklan baju, sabun baju, pi buat color lain, tak artilah. Dia kena ambil putih. Putih ni baru nampak kotoran degil tu, baru nampak kotor tu. Pasal tu Nabi, tengok Nabi kata saubul abyad, baju yang sangat putih. Sebab kadang-kadang dia ada putih tau, tapi tak pure putih. Putih nak kuning langsat sikit, putih nak ni putih betul. Pasal tu saya pun pakai putih. Bukan saja-saja ni, prepare ni betul tu. Nak abang kata baju putih. Macam ni baju putih ni. Baju putih ni kalau kena sikit gulai daging ke, memang. Pasal itu Nabi guna supaya kita terus boleh tangkap. Tuan-tuan bayangkan, seperti mana bersihnya baju. Pasal itu orang kata jangan cat putih jadi cepat kotor. Cat lain pun kotor, cuma tak nampak. Kan? Nampak? Jadi putih bersih. Seperti asal. Dengan apa? Bilma wal thalj wal barad. Apa dia maksud bilma? Air. Thalj, salji. Barad, ais. Semua ini tuan-tuan, pasal apa Nabi guna? Pasal apa sebut sampai ayak, salji, ais. Ais. Pasal apa? Nak habaknya, kita bila nak bersih daripada najis, kita pakai apa? Tuan-tuan mengaji tak? 7 jenis air mutlak. Air hujan, air salji, air apa lagi? Air apa? Laut. 7 jenis air. Lepas tu dia pun angkat tangan. Air apa ustaz? Kita nak ambil wuduk? Air paip. Bahas 7 jenis air, lala kali air paip tu juga. Nak habaknya tuan-tuan, Nabi sebut air ni pasal apa? Pasal apa? Tuan-tuan boleh wuduk dengan salji. Boleh wuduk dengan air ais. Boleh wuduk dengan air hujan. Nabi sebut ni. Seperti mana air itu menghilangkan kotoran, menghilangkan najis, termasuk mengangkat hadas. Demikianlah dia juga membersihkan dosa. Pasal itu Nabi kata, bila tuan-tuan pi ambil wuduk, basuh tangan, basuh muka, bukan sahaja bersih, bukan sahaja terangkat hadas, tapi gugur dosa. Sangat cantik. Seakan-akan orang yang habis salat, gugur dosa dia. Nabi kata berdiri, gugur. Rokok, gugur. Sujud, doa, gugur. Awal semayang dah minta gugur dah. Kan? Nampak? Okey, sebab itu Nabi gunakan air, Nabi gunakan salji, Nabi gunakan ais. Kerana apa? Nak menunjukkan kesucian air ini. Bukan sahaja membersihkan taharah, bukan saja bersih hak yang ain najis ni, hadas, tapi juga membersihkan dosa kita. Demikianlah kita bercakap dengan Tuhan. Tengok, ini dialog kita dengan Tuhan ni. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Kita duk sebut ni, ya Tuhan, bersihkan, ya Tuhan. Tuhan pun tengok kita, dengar. Demikianlah besarnya pembukaan salat. Jadi doa-doa yang lain tuan-tuan boleh buka dan tuan-tuan boleh baca, dan insya-Allah tuan-tuan boleh pilihlah. Kalau tuan-tuan rasa panjang, tuan-tuan kalut ada urusan, tuan-tuan nak pergi kawat Merdeka, ada. Untuk pagi 31 kalau terlibat dengan pembarisan, subhanakallah. Dia kata ustaz, Allahumma ba'id panjang. Saya pukul 8 nak kena ada di Padang Bandaran. Okey, pilih hok ni. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Terus. Dia kata, ingat tak dan juga, baca Fatihah sudah. Jangan tak semayang. Jangan piduk terpacak sedih kita tuan-tuan, piduk terpacak Padang Bandaran mayang pun tak. Fahamlah no?
la zaman era Malaysia baru, sembahyang jangan tinggal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.